Di Johor, tadi kita bercakap mengenai azam tahun baru. Azam awak tadi, Ridwan? Saya nak habiskan pengajian. Pengajian. Itulah dulu. Lepas tu mungkin boleh fikir yang lain. Klise. Macam mana? Tapi azam yang paling klise pada saya adalah nak kuruskan badan. Nak get fit in the new year. Tapi tak salah. Betul. Cuma yang selalu kita dengar adalah untuk misi menguruskan badan lah. Betul. Dan juga untuk kesihatan sebenarnya. Jadi bercakap mengenai azam tahun baru, kita nak bersama dengan tetamu kita melalui Google Meet, Dr. Azmawati Muhammad Nur, pensyarah dan kaunselor berdaftar Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ridwan dan Syafiqah. Semangat saya tengok berdua ya. Selamat pagi. Pada pagi ni. Alhamdulillah. Biar kami nak biarkan semangat ini kami bawa sepanjang 365 hari. Ya, betul. Tapi masalahnya istiqamah ataupun tidak, insya-Allah. Istiqamah kan? Betul, istiqamah. Apapun kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, jika anda ada sebarang yang nak dikongsi, mungkin nak kongsi azam tahun baru, boleh saja hubungi kami di 0322829841 atau 0322829855. Baiklah doktor, kita mulakan. Kenapa seseorang itu perlu ada azam tahun baru ataupun target baru dalam hidup ini? Okey, terima kasih Ridwan ya. Sebelum tu izinkan saya memberikan takrifan ya, apa maksud azam itu sendiri. So bila kita menceritakan tentang azam ya, itu sebenarnya ialah kemahuan, keinginan ataupun yang sering kali kita sebut ialah cita-cita. Cita-cita yang ingin digapai, dicapai oleh seseorang dengan bersungguh-sungguh dalam tempoh setahun. Untuk tahun ini 2020 ya, 2022 maaf. Dalam tempoh setahun itu. So bila masuk sahaja tahun baru, pentingnya untuk kita mempunyai sesuatu matlamat. Okey, pertanyaan yang selalu kita dapat bila tibanya tahun baru dan jawapan common yang macam tadi kita dengar, nak kuruskan badan, nak cari jodoh Ridwan tadi sebut ya, nak tamatkan pembelajaran. So banyak lagi ya. Tapi kita lupa ya bahawa dalam setiap apa yang azam yang ingin kita capai itu sebenarnya kita perlulah orang kata selari dengan keupayaan diri, dan pentingnya ada azam supaya kita boleh mencapai sesuatu objektif yang kita tetapkan sebagai satu matlamat sepanjang tahun itu sendiri. Ya, Ridwan. Tapi bila kita bercakap mengenai azam ni, macam tadi doktor katalah Ridwan mungkin dia nak kuruskan badan, tapi yang paling kita risau bila kadang-kadang ada orang terikut-ikut trend dan mungkin ada juga faktor-faktor luaran yang memaksa mereka untuk berazam sedemikian. Seperti jodoh tadilah, kadang-kadang dia tak nak pun berkahwin lagi, mungkin tidak sedia, tapi atas faktor luaran tu, kahwinlah, awak tu dah tua dah. Macam mana ni doktor kalau mereka berazam disebabkan faktor-faktor ini? Dalam bahasa yang mudah, nak tutup mulut orang. Okey, itulah selalunya kita memang terkesan dengan desakan daripada luar, especially di dalam komuniti atau masyarakat. Especially kalau Ridwan tadi ya sebut nak cari jodoh ya, satu Malaysia dah dengar ni sekarang, bila balik kampung nanti soalan yang akan ditanya adalah bila dah dapat ke calon, bila nak kenalkan. So ini adalah soalan-soalan yang biasa. Dan tadi saya seronok juga bila mendengar Syafiqah sebut tentang adakah ini akan menjadi satu trend ya. So sebenarnya bila kita inginkan sesuatu, kita dah tetapkan matlamat tadi ya, kita nak capai, kita kena lihat semula dengan keupayaan diri. Kita perlu pertimbangkan dahulu, barulah kita boleh tetapkan azam tersebut. So bila perkara yang kita hendak tu, kita perlu lihat, tetapkan matlamat yang jelas. Kita tak boleh kata saja nak kurus, tetapi apakah matlamat itu jelas ya. Dan kita perlu juga ketahui potensi diri. Ya, bila kita kata nak ikut trend ya, kadang-kadang kita melihat kepada trend sahaja, kita tak pertimbangkan kelemahan dan kekuatan diri kita sendiri. So yang ini kita perlu reflect, kita perlu lihat, dan kita kena lihatlah yang mana yang bersesuaian dan dalam mencapai apa yang kita inginkan. Dan kita juga kena melihat idea daripada perspektif yang berbeza untuk kita bantu melihat sama ada efektif, strategik tak untuk kita nak mencapai azam tersebut dengan lebih baik. Selain daripada itu, kita juga perlu sedia untuk hadapi risiko. Risiko
tadi kalau nak kuruskan badan dia, risiko dia ialah kita akan kadang-kadang dia hanyalah separuh jalan. Dan orang kata apa, yang itu perlu kita pertimbangkan bagaimana cara untuk kita uruskan risiko tersebut ya. Dan yang terakhir sekali mungkin kita boleh katakan tadi ya, bila kita kata setahun, kita kena letakkanlah berapa lama mungkin yang kita hendak capai matlamat itu. Jadi pada saya ya, kalau kita nak ikut trend, itu mungkin akan mengakibatkan sedikit kesukaran berbanding dengan daripada diri sendiri. Ya. Jadi apakah elemen yang perlu ada dalam azam ataupun cita-cita ini? Adakah ia perlu berbentuk gah dan hebat ataupun ia perlu juga ringkas tetapi senang dicapai? Okey, sebenarnya sangat mudah. Kalau kita hendak menetapkan matlamat, saya pasti ramai ya rakyat Malaysia ataupun orang-orang di luar sana yang pernah dengar tentang strategi SMART. First kali ialah senaraikan ataupun kita kata kita set spesifik. Bila kita dah senaraikan azam-azam kita, kadang-kadang kita setkan terlalu banyak. Jadi kita kena lebih spesifik. Kita nak urus untuk kesihatan. Dan apa yang azam kita perlu lebih spesifik dan jangan terlalu luas kerana ini mungkin sukar untuk dicapai. Yang nombor 2, M, SMART ya tadi. M ialah measurable ataupun sesuatu yang boleh diukur. Saya tadi dengar Dad Rizwan kata nak kuruskan badan. Bila kita kata kita nak kuruskan badan, untuk apa tujuan dia? Mungkin untuk mendapatkan gaya hidup yang lebih sihat. Bila kita kata measurable, mungkin berat badan daripada 75, measurable mungkin kita boleh kurangkan mungkin 5 kilo hingga 8 kilo. Dan yang paling penting SMA ialah attainable ataupun sesuatu yang boleh kita capai. Kalau 5 kilo, 7 kilo itu mungkin mudah dicapai berbanding dengan nak kuruskan badan berapa 30 kilogram, itu mungkin kurang dan R ialah kurang realistik. Jadi sesuatu goal atau matlamat yang kita hendak tetapkan itu mestilah bersifat realistik ya. Dan akhir sekali timeliness ataupun tempoh masa yang sesuai. Berapa yang kita nak berikan kepada diri kita? Berapa lama? Kalau kadang-kadang kita kata okey, kalau tadi 7 kilo kita tak dapat capai, jadi kita kena tadi realistik dan tempoh masa itu perlulah bersesuaian. Kalau tidak, ditakuti nanti stres pula jadinya ya. Bila bercakap mengenai stres ni doktor, tadi Ridwan pun ada tanya pada saya, azam tahun lepas tercapai ke tidak? Sebab ada juga kadang-kadang orang tu azam tahun-tahun yang lepas tidak tercapai, membuatkan mereka kurang motivasi. Rasa tak naklah saya dah berazam sebab tak pernah pun tercapai. Jadi bagaimana kita nak melihat dan juga menaikkan semula motivasi mereka ini doktor? Okey, bila kita kata sebut tentang motivasi ya, kadang-kadang saya sendiri pun kalau nak kurus badan tu kadang-kadang tidak bermotivasi. Jadi banyak faktor-faktor yang penting dan dorongannya daripada dalam nak membuat azam tu, first kali dia perlulah datang daripada diri sendiri. Yang itu kita semua kena ingat ya. Dan perlu juga ada orang kata dorongan ataupun daripada orang sekeliling. Kita perlu ada support system yang kuat. Kadang-kadang bila kita terlalu banyak azam, tadi saya dah jelaskan sekiranya ia tidak spesifik. Terlalu banyak azam yang perlu dicapai di luar kemampuan diri. Dan selepas itu juga kalau dah orang kata dah tidak bermotivasi tu, kenapa? Kerana mungkin kita tidak berusaha bersungguh-sungguh. Dalam sesuatu apa yang kita hendak buat tu, kita kena refleksi diri. Saya dah terangkan tadi, refleksi diri, lihat diri semula dan bagaimana kita lihat kelemahan, kelebihan, ideal self versus real self. Ya. Ideal self itu apabila kita mengikut, macam tadi, mengikuti trend. Bila kita mengikut trend, kita tidak melihat kepada diri kita sendiri, kemampuan kita, ini juga yang menyebabkan kita tidak bermotivasi. Dan sebenarnya like I said tadi, dia berbalik semula kepada diri kita. Sekiranya kita berlengah-lengah, kadang-kadang kita fikir, kita plan, lepas tu kita selalu sebut alah next Monday lah, next week lah, next month lah, tiba-tiba dah hujung tahun. Dan ini selalu yang terjadi. Dan plan kita untuk takut gagal. Bila kita takut untuk gagal, kita takut untuk ambil keputusan untuk menjadi lebih baik. Dan kadang-kadang bila kita sebut tentang berazam ni, kita selalu berhenti di tengah jalan.
Jadi kita perlukan again the support system, sokongan daripada semua itu. Dan yang paling penting sekiranya adalah apa yang kita buat, motivasi itu perlu datang daripada dalam diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang bila kita lihat terutama saya sendirilah di universiti, saya lihat para pelajar saya, dia ada letak stiker-stiker di tepi komputer untuk membantu mereka menaikkan atau mengingatkan diri mereka tentang apa yang mereka hendak capai. Lakukan apa sahaja yang menarik minat dan lakukan apa sahaja yang mungkin boleh membantu diri sendiri untuk terus bermotivasi. Saya suka dengan doktor cakap tadi, tadi itu kan nak kuruskan badan, turunkan berat badan, tapi termakan. tak sengaja. Tidak sengaja. Doktor ada sebut tentang kegagalan, iaitu seseorang itu perlulah bersedia untuk menerima kegagalan. Tetapi apabila kita melihat kepada tahun lepas, seseorang itu mungkinlah dalam hidupnya menempuhi kesilapan dan juga kegagalan. Ada orang mengatakan bahawa tidak apa, kita akan belajar daripada kesilapan, kita akan buat lebih baik untuk tahun ini. Tetapi ada setengah-setengah kita ni, dia tidak mahu melihat kegagalan itu kerana kegagalan itu bersifat sangat pahit. Bagaimana untuk menerima kepahitan itu, Doktor? Okey, terima kasih. Bila kita kata tentang kegagalan, kita lihatlah sepanjang kehidupan kita ini. Hidup ini bukannya a straight road ataupun jalan yang lurus saja. Ia sentiasa berliku-liku. Sekarang pun kita lihat bagaimana pandemik dah affect kita sebagai rakyat Malaysia dan juga banjir dan banyak halangan di depan yang kita perlu hadapi. Jadi pertama sekali yang perlu kita amalkan atau jadikan sebagai satu kebiasaan ialah elakkan daripada kita terus membanding bezakan diri kita dengan orang lain. Kerana bila kita pertama sekali membanding bezakan diri kita dengan orang lain, kehidupan kita bukan untuk kita. Kehidupan kita mungkin untuk show atau tunjukkan kepada orang lain. Dan bila kita tidak ada kongruen, bila saya sebut tadi diri sendiri atau diri sebenar dan juga ideal self, di mana kita hanya ingin mengikut trend komuniti, terlalu mengikut dan akhirnya dia akan memberikan satu tidak kongruen because ada ekspektasi yang tinggi terhadap diri. Dan bila ada ekspektasi ini mungkin kita tidak dapat mencapai. Dalam kita hendak menangani kegagalan itu, kita perlu lebih peka terhadap sesuatu yang saya ingin kongsikan bila kita kata melihat kegagalan itu sebagai motivasi. Refleksi diri itu sangat penting. Apabila seseorang itu tidak mempunyai sikap yang positif, mudah untuk melihat sesuatu itu sebagai satu kegagalan peribadi. Manakala ataupun kegagalan profesional. Dia boleh jadi dua-dua Dan itu ialah alasan-alasan yang mungkin akan digunakan untuk masa hadapan. Jadi macam, alah tak payah buatlah, kalau buat pun tak pernah juga yang berjaya. So jadi walau bagaimanapun, sekiranya kita mempunyai sikap ataupun keterbukaan. Jadi kita boleh melihat sebagai kegagalan itu sebagai peluang untuk penambahbaikan. So sebenarnya macam kita biasa dengar tentang audit, kita juga perlu audit diri untuk ada rancangan penambahbaikan yang berterusan. Dan kita gunakan rancangan itu untuk memotivasikan diri untuk terus berusaha mencapai matlamat. So mungkin kita gagal dalam sesuatu perkara tetapi tidak membaksud yang kita akan gagal selamanya. Malahan ia merupakan satu peluang, ia membuka peluang yang lain untuk sesuatu yang mungkin lebih baik. Dan di sini kita mengajar diri kita untuk lebih matang atau lebih baik dalam membuat keputusan. Jadi dia ada efek dia yang banyak. Jadi kalau kita lihat kegagalan itu daripada sudut yang positif, kita ambil peluang daripada kegagalan itu, kita belajar. Jadi tuan? Saya setuju dengan apa yang doktor katakan tadi. Kalau kita nak buat perubahan ataupun azam, biarlah ianya namanya tengok untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan hati orang, bukan seperti Ridwan kata tadi nak menutup mulut orang. Kerana kalau kita nak memuaskan semua pihak, tak akan mungkin kita akan dapat berbuat sedemikian. Tapi kita berbalik kepada satu konsep di mana kadang-kadang doktor, ada orang ni benda depan mata dia tak nampak. Jadi konsep itu bila kita berazam terlalu tinggi, bila tak tercapai, kadang-kadang sebenarnya benda itu dah ada pun sebenarnya. Konsep kesyukuran kadang-kadang kita terlupa apabila kita membuat sesuatu azam, doktor. Ya, betul. Terima kasih Syafiqah. Bila kita sebut macam saya kata tadi, kita sering kali membanding bezakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jadi perlu sebenarnya kita lihat
ya, contohnya ya, bila kita lihat dalam apa yang kita miliki, there are always positive things in life. Ada sahaja benda yang positif dalam kehidupan. Tetapi kita suka, mata kita ini sentiasa suka melihat sesuatu itu daripada sudut pandang yang negatif. Jadi daripada sudut psikologi juga, mungkin kita mempunyai sikap negatif automated thoughts ataupun satu sikap yang bila kita lihat sesuatu, automatically kita akan berfikir negatif dahulu sebelum positif. Jadi kita kena didik diri kita untuk menjadi lebih baik. So apa yang ingin saya kongsikan di sini ialah mungkin kita boleh menerima apa yang berlaku itu dengan tenang. Ya, menerima sesuatu yang berlaku itu, ataupun bila kita nak mencapai matlamat itu kan ada halangan tadi ya. Kita menerima sesuatu yang berlaku itu dengan seadanya. Kerana andaian yang buruk, sikap melihat sudut pandang yang negatif ini akan menyebabkan kita hilang satu perkataan yang kita sebut redha, satu nikmat yang kita sebut redha dalam kehidupannya. Bila kita kata nak redha ni, Syafiqah, bukan senang ya. Kita kena latih diri kita. So sebenarnya saya nak sharekan konsep RMS, redha. Kita kena latih diri kita, kita penuhi rasa hati kita ni dengan rasa syukur. Dan jangan selalu membanding bezakan dengan orang lain. Syukur yang kita masih hidup, syukur kita masih bernafas, syukur kita masih ada di depan TV pada pagi ni untuk melihat Selamat Pagi Malaysia, dan yang akhir sekali mungkin kita maafkan diri sendiri. Ini konsep yang kita selalu lupa. Ya, kita lupa bagaimana kita nak maafkan diri kita dan tanamkan sikap untuk bila kita maafkan diri kita, apa yang jadi? Kita akan menjadi lebih tenang, kita akan menjadi kita hopefully berubah menjadi lebih baik. Cuba untuk bantu diri sendiri untuk kurangkan berfikiran negatif, serta kita perlu yakin bahawa kita juga mampu mencapai tujuan apa yang kita nak tetapkan. Jadi RMS itu, reda, maaf, syukur, adalah satu konsep yang saya pasti perlu kita terapkan dalam kehidupan kita seharian. Doktor, salah satu frasa yang sering kita dengar bila kita bercakap mengenai target, azam, cita-cita yang kita ingin capai, sama ada dari segi kesihatan, dari segi keuangan, dari segi kehidupan secara keseluruhannya, adalah konsep Big Why. Kenapa ia berbentuk besar? Apa yang kita target itu Big Why itu? Kenapa Big Why itu penting apabila kita ingin mencapai dan juga terus fokus tentang apa yang kita ingin capai. Tapi sebelum itu, Doktor, kita ada pemanggil. Kita beri laluan. Kita santuni dahulu pemanggil kita. Mungkin ada azam tamarun, juga soalan yang ingin disampaikan. Silakan yang berada di talian sekarang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya nak bagi macam mana? Buat sikap. Hello? Hello, ya. Siapa? Kalau nak ubah sikap, macam mana pula? Macam mana nak ubah sikap? Okey, macam mana nak ubah sikap? Kita bersama dengan Zul Rizad. Zul Rizad. Mudah jadi soalannya, betul. Ringkas, padat dan juga tepat. Terima kasih banyak-banyak. Baik, Doktor. Itu soalan dia. Macam mana nak ubah sikap, Doktor? Betul. Terima kasih Encik Zul Rizad. Terima kasih Syafiqah dan Ridwan ya. Bagus soalan tu. Bagaimana nak ubah sikap? Ini yang saya terangkan tadi, kita perlu balik kepada diri kita. Kita selalu ada satu sikap yang selalu sudut pandang kita negatif. Itu yang kita kata, kita lihat sesuatu kalau boleh daripada sudut pandang mata lebah, daripada sudut pandang mata lalat. Itu kita buat analogi ya. Sikap ini sebenarnya Encik Zul Rizad datang daripada diri kita. Saya suka dengan soalan itu menunjukkan bahawa Encik Zul Rizad hendak lebih faham bagaimana kita hendak menambah baik lagi untuk mencapai bagaimana kita nak improve ourselves ya. Perubahan sikap ini kita kena lihat daripada macam tadilah bila kita nak matlamat tu. Bila kita sebut tentang azam baru, macam saya kongsikan tadi, setengah jalan tak jadi. Sebab itu kita perlu tanamkan sikap PET. Pemikiran kita perlu positif. Okay, bila pemikiran kita positif, tapi saya tak kata pemikiran perlu positif all the time ya. Sebab kadang-kadang kita ada berasa negatif, tetapi kita hendak dapatkan pemikiran negatif yang sihat. Kita ada juga pemikiran negatif yang tidak sihat, iaitu kita risaukan. Tapi bila kita mempunyai pemikiran yang sihat, dan ia akan menghasilkan P tadi, E pula, emosi yang positif. Ada tak orang yang mempunyai perasaan ataupun pemikiran yang positif, mempunyai emosi yang negatif? Selalunya bila mereka berfikiran positif, insya-Allah emosi mereka turut akan terkesan menjadi
baik. Dan ini kemudiannya akan ditunjukkan melalui sikap iaitu tingkah laku kita ataupun tingkah laku kita. Ia akan menunjukkan tingkah laku yang positif. Jadi keberhasilan itu, perubahan sikap itu perlu ada daripada diri kita sendiri. Pentingnya cara kita berfikir itu ya Encik Zurizat. So saya harap selepas ini para penonton dengan soalan yang baik ini, para penonton di luar sana dapat kita amalkan apabila kita melihat sesuatu itu. The first thing yang kita fikir bagaimana kita hendak menjadi atau mengambilkan sesuatu itu iktibar dan menjadi lebih baik. Dan jangan kita rasa macam kadang-kadang memang normal untuk kita berasa macam alamak tak bolehlah macam ni, alamak rasa negatif. Itu adalah okey. Jangan kata tak okey. Tapi jangan terlalu lama berada dalam kepompong itu. Keluar daripada kepompong itu. Ya, keluar jadilah kupu-kupu. Ya. Doktor, kita ada seorang lagi pemanggil di talian daripada Kuala Lumpur, Puan Azima. Assalamualaikum. Putus pula. Tapi kita suka dengan apa yang doktor katakan tadi. Kita perlu berfikir positif sebab kadang-kadang bila kita tak tercapai sesuatu perkara itu, terus kita dah ada mental block. Tak boleh, saya tak mampu. Itu yang sebenarnya kita nak ubah untuk tahun 2022 ini. Berbalik kepada soalan saya sebelum Cik Zurizan tadi, kenapa perlu ada big why dalam kita mencapai target kita? Kenapa kita perlu ada big why? Soalan yang sangat orang kata apa luas kalau kita nak fikir daripada segi jawapan dia. Soalan yang sama, saya akan beri jawapan yang sama. Big why itu juga penting untuk kita lihat kepada apa azam kita, berbalik pada topik kita hari ini. Big why, apa yang kita hendak capai dalam kehidupan. Sekiranya kita tidak ada big why itu. Okey, contohnya Ridwan kata tadi nak habiskan belajar. Apa big why Ridwan setelah habis belajar? Kenapa Ridwan nak habis belajar? Ya, mungkin nak mencapai atau untuk melaksanakan satu penambahbaikan yang baik untuk diri. Jadi big why ini adalah satu yang saya rasa logik untuk kita adakan, kita sentiasa bertanyakan diri. So, kenapa? Apakah? Why? Mengapa kita perlu buat begini supaya kita terus bermotivasi. Sekiranya kita tidak ada tanamkan sikap big why ini, saya khawatir kita tidak bermotivasi. Kerana motivasi ini ada dua juga, motivasi intrinsik dalaman dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu sebab bila kita berazam, kita digalakkan untuk berkongsi. Jadi bila ramai orang sekeliling tahu, mungkin kita boleh support. Kita ada support system kan. Kalau yang macam nak kurus tadi, dia ada yang OMAD, 1 meal a day. Lepas tu yang intermittent fasting. Ada support system daripada segi itu. Motivasi ekstrinsik. Motivasi dan apa yang you nak dapat sebenarnya daripada melihat kesihatan yang lebih baik. Intrinsik tu sebenarnya yang kita perlu latih lagi. So the big why tu sebenarnya untuk apa, untuk siapa, tujuan dia apa. Sekiranya ada persoalan-persoalan itu, dia akan dapat membantu kita menjadi lebih baik. InsyaAllah. Satu lagi why, doktor, ialah apabila kalau kita tak dapat sesuatu perkara itu, why? Kenapa kita tak dapat capai? Jadi mempersoalkan. Jadi kita sentiasa perkara itu berlega-lega di minda. Adakah saya tak cukup bagus? Adakah saya tak cukup lagi motivasi, usaha saya tak cukup kuat? Padahal mereka terlupa bahawa dalam apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan ini, ianya satu ketentuan yang telah pun menjadi satu yang telah pun ditulis sebenarnya. Dan bagaimana sebenarnya untuk kita husnuzon, kadang-kadang perkara yang kita tidak dapat itu sebenarnya ada pengganti yang lebih baik. Doktor. Okey, terima kasih Syafiqah, soalan yang sangat baik. Perlu diingatkan ya, kita ada hanya tempoh 1 tahun. Hari ini dah hari ketiga. 1 tahun itu 12 bulan. Semakin lama kita expand, semakin nampak banyak ya nombor ni. 365 hari bersamaan 52 minggu ataupun lebih kurang 8,000 lebih jam ya. Bunyi macam banyak, tetapi realistiknya kita kena sentiasa rasa bahawa balancekan antara kehidupan dan juga pekerjaan. Nak capai sesuatu tu, nak mencapai cita-cita, tadi saya dah kongsikan tentang SMART. Perlulah spesifik, measurable, lepas tu boleh dicapai, realistik. Dan bila kita nak sebut tentang husnuzon ni ya, bersangka baik dengan diri. Bila kita nak cakap tentang konsep bersangka baik dengan diri ni, apa dia sebenarnya? Ia merupakan satu perilaku
kita kata yang baik yang kita kena sentiasa tanamkan di dalam diri kita sendiri sesama manusia dan of course kepada Yang Maha Esa. Sebenarnya kita kena, macam saya terangkan tadilah, kita kena pasti dan rebut peluang. Apakah contoh macam sekarang kita mengalami pandemik dan juga ramai sahabat-sahabat kita yang mengalami kesan daripada banjir dan juga terbaru kita dengar juga tentang fire tu kan, kebakaran itu ya. So pandemik ini contohnya banyak yang memberi kesan terutamanya industri kecil. Ramai juga yang pandai merebut peluang ya daripada berniaga menggunakan platform dalam talian. Jadi kita perlu ada sikap tersebut. Melihat sesuatu musibah itu challenges melalui sudut pandang positif, mata lebah tadi. Okey, dan apa yang kita dapat sebenarnya kita juga dapat mempelajari satu kemahiran baru yang mungkin boleh membantu diri kita mempertingkatkan lagi skill-skill yang kita ada. Saya dah sebutkan tadi tentang kegagalan melalui motivasi. Kita kena sudut pandang ini juga penting. Yang ingin saya kongsikan satu lagi ialah mengatasi halangan, cabaran yang dihadapi. Orang yang menghadapi kesusahan dan mempunyai sikap negatif boleh merasa sukar untuk bergerak ke hadapan. Itu yang saya katakan tadi, minda itu sangat penting untuk cara kita berfikiran positif dan wujudnya husnuzon ini adalah dengan sentiasa bersyukur. Tadi Fika pun ada sebut tentang bersyukur di atas semua nikmat yang kita masih ada. Macam saya katakan tadi, kita masih bersyukur yang kita bernafas. Kita dapat lihat walaupun hujan tapi kita dapat melihat awan, dapat melihat langit dan bersabar di atas semua ujian. Oleh itu, saya sarankan untuk kita semua agar sentiasa bersangka baik ya, berfikiran positif. Kita cuba. Itu azam tahun baru kita mungkin. Dan terima keadaan yang berlaku dengan hati yang lapang, tenang dan bersyukur seadanya. Ya, penutup yang sangat cantik daripada doktor. Yang penting kita kena sabar, husnuzon dan kita kena istiqamah. Dia jangan berhenti separuh jalan. Terima kasih doktor. Kalau boleh doktor kongsikan azam tahun baru doktor? Mungkin doktor pula. Okey, azam tahun baru saya rasa ni klise juga ya, untuk menjadi lebih baik insya-Allah. Kita doakan kita semua menjadi yang terbaik. Terima kasih Dr. Azmawati Muhammad Nur, pensyarah kaunselor berdaftar Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya kerana sudi bersama dengan kita, dan terima kasih juga kepada penonton yang menghubungi kita dan juga yang terputus tadi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah azam tahun baru ini kita sama-sama usaha untuk menjadi lebih baik. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Insya-Allah kami akan bersiaran kepada anda semua sehingga pukul 11 pagi ini.